Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya Nur Amrul Azmi, sahabat tani anda. Okey, untuk video kali ni saya nak bawa korang jalan-jalan untuk fertigasi para terung lah. Jenis terung yang kita tanam adalah jenis 323 bright lekat punya. Jadi kalau korang tengok, yang pokok dekat belakang ni adalah pokok hari yang ke-43. 43 Jadi yang sebelum ni saya cover untuk hari yang ke-33 dan hari ni dah 10 hari berlalu. Jadi ini adalah pokok hari yang ke-43. Jadi nak kata pokok dia ni okey, alhamdulillah lah, buat masa ni kita nampak okey lah. Dan kita pun dah kutip hasil sebanyak 4 kali. Kalau ikut kata Abang Hussein 4 kali lah. Dalam 4 kali tu kita dapat dalam 15 kilo lah, sebab pokok pokok mula belajar berbuah kan. Jadi hasil dia tak banyak lah. Jadi mungkin pada hari-hari yang akan datang hasil tu akan mula meningkat naik. Jadi jom kita tengok apa yang kita boleh jumpa dekat fertigasi para ni untuk hari yang ke-43. Okey, untuk hari yang ke-43 ni kalau korang tengok pokok dia dah mula berbuah lah. Dan kita dah ambil lah buah pada Y yang pertama tu kan. Kita dah tuai yang sebelum ni. Jadi pokok dah mula berbuah, lepas tu dia dah mula berbunga lah. Jadi kalau korang tengok dari segi pokoknya agak saiz dia sekata je lah, sekata kan. Jadi kalau kita tengok yang lainnya pun ni pun dah mula berbuah. Yang ini pun dah mula berbuah. Tapi dekat sini kita nampak lah ada sedikit serangan kutu trip lah. Kutu trip. Jadi dari segi buahnya kalau kita tengok cantik lah. Cantik, dia tak ada lah banyak sangat masalah yang kritikal lah. Jadi dia dah mula keluar kan. Cuma kita ada masalah trip lah bahagian sini. Kalau kita tengok daun dia pun nampak macam sedikit keperangan lah, ada trip kan. Tapi yang bahagian atas ni kita dapat kawal dengan yang lebih baik lah. Lebih baik. Jadi tengok ni nampak kesan daripada kutu trip. Kutu trip ni kalau kita tengok ni buahnya jadi berkarat. Tapi biasalah untuk permulaan ni memang kita ada masalah sedikit lah nak kawal trip dekat sini. Sebabnya kutu trip dekat sini kita tak boleh nak meracun secara advance dulu lah. Sebab Abang Hussein ada masalah dari segi power sprayer dia kan. Jadi dia pakai tu untuk meracun, dia tak adalah orang kata terlalu baik sangat, sebab dia guna pam racun yang biasa tu kan. Jadi apabila dia dah menggunakan pam racun yang biasa tu, jadi kadar semburan dia tu kita tak dapat berdebu yang seperti yang kita nak lah. Sebab pam yang jenis galas tu kan dia tak adalah kuat sangat dia punya pressure yang boleh menghasilkan debu yang lebih baik kan. Tapi kalau kita pakai power pressure mesin pressure yang jenis yang elektrik tu kan, yang biasa orang pakai macam car wash punya tu, jadi dia punya pressure dia tu memang berdebu kan dan halus. Jadi bila kita sembur tu memang dia, orang kata dia memang cover dengan lebih cantik lah orang kata. Jadi sebab tu ada masalah dekat mesin dia tu, sebab wiring rumah dia yang bahagian untuk part kebun dia tu terbakar. Jadi nak kena repair dululah. Jadi tu kalau kita tengok hasil dia ada nampak sedikit lah serangan kutu trip mula naik. Jadi sebab itu pentingnya pada korang semua nak kawal serangga perosak ni, terutamanya trip. Sebab bagi saya trip ni dia
merosakkan buah kan. Dia bila merosakkan buah, kita tak dapatlah harga ataupun kualiti yang sepatutnya yang kita nak. Tapi kalau macam lompat daun tu, bagi saya tak adalah kritikal sangat sebab dia menyerang lebih kepada daun lah. Memang orang kata nanti buah tak, kalau walaupun dia serang daun, nanti hasil pun tetap orang kata tak berkualiti sebab yalah, bila daun tu dah kena serang, jadi dia tak boleh nak buat fotosintesis yang baik untuk menghasilkan buah yang lebih baik. Memang betul, tapi bagi saya kalau peringkat permulaan tu diserang daun ke dulu ke apa ke, bagi saya tu bukan masalah sangat lah, sebab yang kita nak jual adalah buah dia, hasil dia. Jadi sebab tu kalau terip ulat buah ni memang orang kata boleh menyebabkan kita hilang pendapatan kan. Jadi benda tu lah yang kita nak kena jaga sebenarnya. Jadi kalau korang tengok nampak ni, memang orang kata pokoknya baik tapi dah mula banyak serangan kutu terip tu. Jadi apabila dia dah menggunakan pam racun yang biasa tu, jadi kadar semburan dia tu kita tak dapat berdebu yang seperti yang kita nak lah. Sebab pam yang jenis galas tu kan dia tak adalah kuat sangat dia punya pressure yang boleh menghasilkan debu yang lebih baik kan. Tapi kalau kita pakai power pressure, mesin pressure yang jenis yang elektrik itu kan, yang biasa orang pakai macam car wash punya tu, jadi dia punya pressure dia tu memang berdebu kan dan halus. Jadi bila kita sembur tu memang dia, orang kata dia memang cover dengan lebih cantik lah orang kata. Jadi sebab tu ada masalah dekat mesin dia tu, sebab wiring rumah dia yang bahagian untuk part kebun dia tu terbakar, jadi nak kena repair dululah. Jadi tu kalau kita tengok hasil dia ada nampak sedikit lah serangan kutu terip mula naik. Jadi sebab itu pentingnya pada korang semua nak kawal serangga perosak ni, terutamanya terip. Sebab bagi saya terip ni dia merosakkan buah kan. Dia bila merosakkan buah, kita tak dapatlah harga ataupun kualiti yang sepatutnya yang kita nak. Tapi kalau macam lompat daun tu, bagi saya tak adalah kritikal sangat sebab dia menyerang lebih kepada daun lah. Memang orang kata nanti buah tak, kalau walaupun dia serang daun, nanti hasil pun tetap orang kata tak berkualiti sebab yalah, bila daun tu dah kena serang, jadi dia tak boleh nak buat fotosintesis yang baik untuk menghasilkan buah yang lebih baik. Memang betul, tapi bagi saya kalau peringkat permulaan tu diserang daun ke dulu ke apa ke, bagi saya tu bukan masalah sangat lah, sebab yang kita nak jual adalah buah dia, hasil dia. Jadi sebab tu kalau terip ulat buah ni memang orang kata boleh menyebabkan kita hilang pendapatan kan. Jadi benda tu lah yang kita nak kena jaga sebenarnya. Jadi kalau korang tengok nampak ni, memang orang kata pokoknya baik tapi dah mula banyak serangan kutu terip tu. Okey, jadi kalau kita tengok memang dari segi pokok memang okey lah. Memang okey. Dan kalau korang nampak dekat sana tu, hujung tu adalah payung untuk kita halau apa ni, monyet lah. Sebab monyet ni dia datang daripada sini kan. Jadi terpaksa kita buat pondok dahulu, sebab nak jaga pokok, kita punya pokok terung kita ni lah. Dia memang bila monyet ni masuk, habis pokok dia patah-patah je. Jadi itulah kita kena jaga betul-betul. Tapi insyaAllah lah akan datang tu nanti Abang Husin kata dia nak pasang pagar elektrik untuk lindungi hasil tanaman dia lah. Nanti saya tengoklah macam mana boleh saya bantu dari segi sistem nak pasang pagar elektrik nanti. Okey, kalau korang tengok dekat sini pun kita jumpa jugalah masalah kutu terip kan. Kita tak dapat nak meracun dengan yang baik. Nampak ni, dia bercala-cala ni. Jadi
apa, memang teruk lah dari segi buahnya. Tapi kalau dari segi pokok, memang nampak cantik lah. InsyaAllah lah dalam hari Sabtu depan, bila kita dah repair wiring elektrik dia tu, jadi kita dah dapat guna mesin pressure tu, barulah kita boleh meracun dengan yang lebih baik lah. Dari segi penyakit kulat ke apa, setakat ni tak ada nampak yang simptom yang pelik-pelik lah. Sebab kalau kita tengok dia punya batang dia apa semua tu kan, kalau kita tengok ni batang dia ni semua ni okey. Okey, dia tak ada macam kena kulat lah. Kalau kita tengok batang dia ni pun besar ibu jari saya lah. Besar ibu jari saya. Ni pun kena serangan kutu trip lah. Batang dia pun besar ibu jari saya kat ni. Jadi macam itulah, dari segi pokok memang nampak cantik lah. Memang nampak cantik. Itulah saja video saya kali ni lah. Sebab saya nak cerita banyak-banyak tentang fertigasi, apa ni orang kata, fertigasi para ni. Tak ada apa benda yang sangat boleh saya cerita, sebab saya banyak cerita pasal air gantung. Jadi dari segi penjagaan dia apa semua tu sama je, tak ada bezanya. Cuma kat sini para, yang belah sana gantung je. Jadi itu sajalah video saya kali ni. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan dan soalan, korang boleh lontarkan dekat bahagian ruang komen tu. InsyaAllah saya akan jawab. Jadi itu sajalah video saya kali ni. Saya Nur Amirul Azmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.